Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Grup 3, MTU Subjek 2163, Pengajian Malaysia, pensyarah Ustaz Wan Ahmad Fuad, bersama rakan sekumpulan saya, Rosna binti Nganilan, nombor matrik 305-221-3007. Saya Ruzaini binti Muhammad Rosli, 305-221-3008. Sarannya anak perempuan Cadayan 305-221-3009. Kami akan membentangkan berkaitan soalan daripada pengajian Malaysia. Pembentangan ini berdasarkan soalan yang tertera seperti inilah. Setuju atau tidak untuk lebih maju, Malaysia patut fokus pada satu bidang sahaja, pelancongan atau pendidikan atau perindustrian atau teknologi. Berikan sebab kenapa, nyatakan hujah dan alasan anda. Kami memilih tidak setuju kerana untuk lebih maju, Malaysia patut fokus pada semua bidang, pelancongan, pendidikan, perindustrian dan teknologi. Kami akan terangkan melalui slide seterusnya. Ini adalah sebagai pendahuluan. Rakyat Malaysia perlu berusaha gigih dan memberi sokongan sepenuhnya kepada pelbagai bidang bagi memajukan negara terutamanya Malaysia. Perlu fokus pada semua bidang iaitu pelancongan, pendidikan, perindustrian dan teknologi. Okey, semua bidang ini memberikan semangat penting untuk harumkan nama negara di mata dunia. Selain itu, ia dapat membangunkan masyarakat demokratik yang matang yang mengamalkan satu bentuk demokrasi. Dengan itu negara kita juga dapat mencapai wawasan negara dengan berkembang pesat. Okey, bagaimana bidang pelancongan dapat menyumbang kepada negara? Seperti yang kita tahu, negara kita memang cukup terkenal sebagai sebuah negara yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, India, Cina, Iban dan sebagainya. Namun begitu, rakyat negara kita tetap hidup aman dan damai. Setiap kaum yang ada di Malaysia ini mempunyai adat dan budaya yang berbeza tetapi mempunyai persahabatan yang amat mengagumkan. Adat resam dan budaya yang berlainan juga telah mewujudkan pelbagai makanan tradisional masing-masing yang amat enak. Makanan kegemaran rakyat Malaysia untuk sarapan pagi seperti nasi lemak dan teh tarik, seperti masakan Melayu. Makanan tengah hari, kuih tiaw kungfu, teh ais limau, seperti makanan Cina, dan makanan malam juga roti canai, capati, seperti makanan mama. Hal ini telah menyebabkan pelancong asing tertarik untuk melihat dan merasai sendiri kehidupan di Malaysia. Tambahan lagi, dengan adanya keunikan budaya dan tradisi setiap kaum ini, menarik banyak pelancong dari luar negara yang berminat untuk mengetahui tarian-tarian dan permainan tradisional yang ada di negara kita. Kita harus mempromosikan budaya dan makanan ada di Malaysia kepada pelancong dari luar negara untuk menarik kedatangan pelancong dari luar negara menikmati keunikan makanan di Malaysia. Sektor industri pelancongan merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara kerana ia dapat meningkatkan ekonomi negara melalui pengaliran mata wang asing ke dalam negara. Pengaliran mata wang asing ini berlaku melalui perbelanjaan pelancong asing yang melancong di dalam negara. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan jumlah pendapatan negara kita. Jadi kita perlu sentiasa menjaga dan mempromosi negara kita bagi memastikan pelancong asing dapat bertahan lama dan akan berkunjung semula ke negara kita. Selain itu, perkhidmatan pelancong yang ditawarkan oleh negara kita adalah yang terbaik. Maka secara tidak langsung, pelancong-pelancong ini akan membantu kita mempromosikan sektor pelancongan di Malaysia kepada keluarga dan rakan-rakan mereka apabila mereka kembali ke negara asal. Seperti Malaysia mempunyai bangunan KLCC yang kedua tertinggi di dunia, manakala banyak pulau yang menarik dan cantik seperti Pulau Malibu di Sabah, yang dikatakan seperti Pulau Maldives, Pulau Langkawi. Pulau merupakan pulau yang mempunyai resort dan pemandangan yang cantik serta memuaskan. Tambahan pula, Bandar Melaka merupakan bandar bersejarah yang mempunyai bangunan yang dibina pada zaman dahulu. Bukit Tinggi di Pahang merupakan bandar yang mempunyai bangunan Portugal yang cantik. Tempat-tempat membeli belah yang menarik seperti Genting Highland Premier Outlet, Melaka Premier Outlet, Penang Premier Outlet dan Johor Premier Outlet yang mempunyai produk luar negara yang amat terkenal juga menarik tarikan pelancong dari semua sudut dunia.
Mengikut laporan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, sektor industri pelancongan sangat memerlukan pekerja, bahkan mengambil jumlah pekerja yang banyak dalam sektor perkhidmatan seperti perhotelan dan pengangkutan. Dalam sektor perhotelan, pekerja yang banyak diperlukan untuk memastikan hotel sentiasa ada dalam keadaan baik dan terurus. Untuk memastikan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelancong juga adalah terbaik, supaya mereka dapat kembali ke negara kita untuk melancong lagi pada masa akan datang. Sektor pelancongan juga berhubung kait dengan sektor pengangkutan, kerana pengangkutan merupakan sektor yang penting di dalam sektor pelancongan, seperti pengangkutan darat ataupun laut. Hal ini kerana pengkhidmatan pengangkutan ini akan memudahkan pelancong asing bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Seperti bot dan feri sangat diperlukan untuk menghubungkan darat dan laut. Jika perkhidmatan pengangkutan kita baik, maka negara kita akan dibanjiri pelancong asing. Ini adalah contoh-contoh tempat pelancongan di Malaysia yang menarik, seperti Pulau Malibu di Sabah, Melaka yang mempunyai banyak artifak sejarah, Bukit Tinggi yang mempunyai cuaca sejuk, Genting Highland mempunyai taman tema, dan berbagai-bagai lagi yang tidak disenaraikan di sini. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk ke bidang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Rosna akan membentangkan topik yang selanjutnya. Dalam pendidikan, penguasaan dalam bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan amat penting pada era globalisasi ini. Hal ini kerana pendidikan merupakan salah satu tunjang utama dalam pembangunan negara. Pembangunan sesebuah negara akan terjejar sekiranya hal-hal berkaitan pendidikan diabaikan. Pembelajaran besar yang diperuntukkan oleh Malaysia pada setiap tahun bagi membangunkan sistem pendidikan negara jelas menunjukkan kepentingan pendidikan. Kemajuan sesebuah negara tidak dapat dicapai tanpa adanya masyarakat yang bijak. Dengan pendidikan, maka lahirlah masyarakat yang pandai. Hal ini secara langsung telah memperlihatkan perhubungan antara pendidikan dengan pembangunan sesebuah negara. Dengan adanya ilmu pengetahuan, maka segala pentadbiran dan pengurusan negara dapat diuruskan dengan baik dan menaikkan nama negara Malaysia. Pendidikan juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan perpaduan antara kaum. Di samping itu, pendidikan turut memberi kepentingan dalam melahirkan pemimpin yang berwibawa, berdedikasi dan paling penting, pengetahuan tinggi. Sebagai contoh, Nur Amalina Cik Bakri atau Dr. Amalina berjaya mengharumkan nama Malaysia apabila beliau menerima anugerah Darcy Academic Clinical Fellowship di Imperial College London. Maka jelaslah di sini bahawa pendidikan juga penting bagi pucuk pimpinan sesebuah negara. Seterusnya dalam pendidikan, dari gambar ini menunjukkan di sini kita boleh melahirkan rakyat yang bekerja profesional. Yang kedua, ini ialah gambar Dr. Nur Amalina yang telah berjaya. Yang ketiga pula, ini gambar yang menunjukkan para pemimpin-pemimpin kita yang telah berjaya dan berkaliber. Saya serahkan pada kawan saya untuk yang selanjutnya. Selamat pagi kepada Ustaz dan kawan-kawan saya. Saya Sarnia daripada grup 3, matriks nombor 30522130009. Ingin meneruskan slide saya yang seterusnya adalah dalam teknologi perindustrian. Teknologi perindustrian dibagi kepada 3, iaitu pembuatan, pengeluaran dan pembinaan. Bagaimana bidang teknologi perindustrian iaitu pembuatan, pengeluaran dan pembinaan dapat menyumbang kepada negara? Saya ingin meneruskan slide saya. Kuasa besar dunia ialah dari segi menghasilkan lebih banyak barang dan pengeluaran barang. Sektor perindustrian, pembuatan dan pembinaan berdaya maju membawa kepada lebih banyak pembangunan, inovasi, produktiviti dan barangan ekspor. Justru itu,
Industri pembuatan membantu meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan lebih aktiviti ekonomi berbanding sektor lain. Sektor pembuatan juga sangat penting untuk kemakmuran dan kekuatan sesebuah ekonomi negara. Sebagai contoh, Malaysia terkenal dengan pengeluaran getah semenjak penjajahan British. Oleh itu, negara kita berbangga menjadi pengeksportan terbesar untuk sarutangan getah. Syarikat yang menghasilkan sarutangan getah adalah syarikat Top Glove. Syarikat ini merupakan nombor 1 di dunia. Selain itu, untuk bidang pengeluaran barang, contoh yang dikecapai termasuklah pengusaha menghasilkan kereta nasional dengan kereta Pro2 dengan Proton. Kereta Proton Saga adalah merupakan pertama yang dikeluarkan oleh Malaysia. Kejayaan ini telah menandakan bahawa negara Malaysia berupaya mengeluarkan kereta sendiri setanding kereta asing. Melalui syarikat Pro2 pula, kereta yang dihasilkan termasuk Kancil, Kenari, Kelisa, Myvi, Viva dan lain-lain. Teknologi industri berat yang diusahakan oleh rakyat Malaysia membolehkan negara kereta nasional dieksport ke luar negara seperti Australia, Singapura, United Kingdom dan sebagainya. Dari segi teknologi, Malaysia terkenal juga dalam pembinaan bangunan mencakar langit seperti Menara Kuala Lumpur dan Menara Kembar Petronas. Kedua-dua bangunan ini merupakan mercu tanda kemajuan negara di Malaysia. Kedua-dua bangunan ini terletak di Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur mempunyai bentuk yang tirus dan ketinggian ialah 421 meter. Bangunan ini berfungsi sebagai negara komunikasi untuk mempertingkatkan khidmat telekomunikasi. Bagi bangunan Menara Berkembar Petronas pula, bangunan ini merupakan menara kembar tertinggi di dunia yang mempunyai ketinggian 452 meter. Disebabkan kemajuan ini telah menjadi destinasi pelancong dan menarik banyak pelancong asing untuk melancong ke negara kita. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mampu menanding kejayaan yang ditempa oleh orang barat yang jauh lebih maju daripada kita. Kemajuan Malaysia adalah pelbagai mampu menyungkitkan semangat ingin cuba dalam kalangan anak watan yang untuk meneroka bidang-bidang yang baru. Secara tidak langsung, Malaysia mampu berusaha untuk mencapai kejayaan mengikut acuan sendiri. Ini adalah teknologi perindustrian yang dicipta oleh Malaysia yang saya telah explain tadi, iaitu syarikat Top Glove nombor 1 di dunia, syarikat yang mengeluarkan kereta Pro2 dengan Proton, dan bangunan yang tertinggi adalah KLCC dan juga Menara Petronas. Slide ini menunjukkan contoh gambar teknologi perindustrian yang Malaysia berjaya mencipta. Tadi saya dah explain tentang penciptaan dan pengeluaran dan pengeksportan Malaysia. Ini just kita nak menunjukkan gambar. Nombor 1 adalah gambar Top Glove, syarikat Top Glove. Nombor 2 adalah gambar Proton dengan Pro2 iaitu pengeluaran dan penciptaan kereta. Yang akhirnya adalah bangunan Malaysia yang tertinggi iaitu KLCC dengan Menara Petronas. Kesimpulannya, semua bidang iaitu pelancongan, pendidikan, perindustrian dan teknologi memainkan peranan yang penting untuk memajukan negara. Oleh itu, setiap pihak perlu berganding bahu seperti peribahasa yang berbunyi bagi awung dengan tebing yang membawa maksud sikap tolong-menolong dan bekerjasama di antara masyarakat sekeliling. Justru, itu ianya boleh membawa kepada kemajuan negara dan mengharumkan nama Malaysia. Sekian, terima kasih daripada Grup 3.